Nama Muhammad Zaki bin Muhammad Khalid, I18103053. Saya akan menerangkan slide yang bertajuk Pembahagian Al-Has. Pembahagian Al-Has rujuk kepada nota kaki. Al-Has ini terbagi kepada dua, iaitu yang pertama mukhassis muttasil, iaitu mukhassis yang tidak berasingan daripada lafaz am. Kata kunci mukhassis muttasil iaitu tidak berasingan. Yang kedua iaitu mukhassis munfasil, iaitu mukhassis yang berasingan daripada lafaz am. Kata kunci bagi mukhassis munfasil iaitu berasingan. Baik, saya akan menerangkan tentang pembahagian yang pertama iaitu mukhassis muttasil. Mukhassis muttasil juga dikenali sebagai pentahsis yang tidak berasingan, yakni pentahsis yang tidak berasingan atau dikenali sebagai mukhassis ghair mustaqil, membawa maksud dalil yang merupakan sebahagian daripada ungkapan yang mengandungi lafaz maksudnya di dalam dalil itu ungkapan-ungkapan itu tidak berasingan daripada dalil yang ada lafaz okey. Seterusnya saya akan menerangkan tentang beberapa jenis mukhassis muttasil. Baik, antara contoh ayat tentang mukhassis muttasil iaitu yang pertama istisna muttasil. Contohnya Allah berfirman, innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bir sabr. Maksudnya sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Baik, lafaz insan iaitu manusia adalah umum, meliputi semua manusia berada dalam kerugian. Tetapi lafaz istisna iaitu illa di sini mengeluarkan mereka yang mengerjakan amal kebajikan dan berpesan untuk kebenaran daripada lafaz umum. Baik, lafaz umum di situ iaitu kepada semua manusia. Okey, tetapi apabila digabungkan lafaz illa iaitu bermakna kecuali manusia macam mana yang tidak termasuk kepada lafaz insan di situ, iaitu orang yang mengerjakan amal kebajikan serta menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran, maka dia terkeluar daripada lafaz insan yang merugikan di situ. Okey. Contoh kedua yakni al-syartu, yakni syarat. Allah berfirman contohnya walakum nisfu ma tarak azwajukum illam yakul lahunna walad. Maksudnya, dan bagi kamu wahai para suami seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isteri kamu jika mereka tidak mempunyai anak. Berdasarkan ayat di atas telah dikhususkan bahawa suami hanya akan memperoleh setengah daripada harta yang ditinggalkan oleh isterinya sekiranya dia tidak mempunyai anak. Ketiadaan anak dalam lafaz di atas menjadi syarat bagi membolehkan suami mendapat sebahagian daripada harta isterinya. Okey, syarat untuk suami memperolehi setengah daripada harta yang ditinggalkan oleh isterinya iaitu syaratnya tidak memiliki anak. Contoh yang ketiga yakni sifat. Sifat ni dia macam cerdik, pandai, bodoh, tinggi, rendah, semua itulah sifat. Okey, contoh ayat yang mengandungi sifat iaitu wa man lam yastati' minkum tawlan an yankiha al-muhsanati al-mu'minati famin ma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minati. Okey, maksudnya, dan siapa di antara kamu yang tidak mempunyai kemampuan yang cukup untuk berkahwin dengan perempuan-perempuan yang baik, yakni yang merdeka, yang terpelihara kehormatan, lagi beriman, maka bolehlah kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan hamba yang beriman yang kamu miliki. Okey, lafaz fatayatukum yang terkandung pada ayat 25 surah An-Nisa di atas ialah lafaz am yang merangkumi hamba yang beriman ataupun kafir. Tetapi apabila disifatkan dengan al-mu'minat, maka ia terbatas kepada hamba-hamba perempuan yang beriman sahaja. Maksudnya jika seorang lelaki itu tidak berkemampuan untuk berkahwin dengan perempuan-perempuan yang baik, maka dia boleh berkahwin dengan hamba.
Tapi hamba kat situ dia menggunakan perkataan fatayatukum. Fatayatukum ini tidak kisahlah hamba itu beriman ataupun kafir, maka dia boleh kahwin. Tetapi apabila disifatkan dengan ayat al-mu'minat, maka terbataslah perkataan hamba di situ, iaitu hamba yang bersifat beriman sahaja yang boleh untuk dikahwini. Yang keempat ataupun yang terakhir iaitu al-ghayah. Al-ghayah ini bermaksud pembatasan. Maksudnya kalimah yang mengandungi perbatasan. Contoh dia, ayat Quran mengatakan, ya ayyuhallazina amanu iza kuntum ila salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sembahyang, padahal kamu berhadas kecil, maka berwuduklah, iaitu basuhlah muka kamu dan kedua tangan kamu meliputi siku. Okey, lafaz aidiyakum meliputi seluruh tangan, tetapi lafaz al-marafiq adalah ghayah yang membataskan tangan menurut pengertian yang umum kepada had siku. Okey, lafaz aidikum tu dia menyuruh kita membasuh seluruh tangan. Tetapi pada akhirnya datang perkataan al-marafiq, iaitu siku, iaitu al-ghayah yang membataskan membasuh tangan, dibataskan sehingga ke siku. Jadi kita kena basuh tangan sehingga ke siku. Sebab ayat tu al-ghayah dia dah bataskan membasuh tangan itu sehingga ke siku. Baik, seterusnya kita sambung kepada pembahagian al-has yang kedua, iaitu mukhassis mufassil. Mukhassis mufassil juga dikenali sebagai pentahsis yang berasingan. Pentahsis yang berasingan atau dikenali sebagai mukhassis mustaqil, bermaksud dalil yang bukan merupakan sebahagian daripada lafaz. Maksud dia mukhassis mufassil ni, dia ada lafaz yang berasingan daripada dalil ayat Al-Quran tersebut. Okey, contoh terdapat beberapa jenis, iaitu jenis yang pertama iaitu al-akal, seperti yang terdapat dalam nas yang mengandungi perintah taklif. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Maksudnya, dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadah haji dengan mengunjungi Baitullah, iaitu sesiapa yang mampu sampai kepadanya. Walaupun perintah di dalam ayat ini berbentuk umum, tetapi akal menghususkan mereka yang tidak mempunyai keahlian, seperti kanak-kanak dan orang gila tidak termasuk dalam golongan yang diperintahkan untuk mengerjakan haji. Okey, maksudnya dekat ayat haji itu Allah mengatakan sesiapa yang mampu sampai kepadanya sahaja. Tetapi menurut akal kita, bukan sahaja ayat itu berbentuk umum yang disebutkan tadi, tetapi dia menghususkan kepada yang tidak mempunyai keahlian juga, seperti kanak-kanak dan orang gila tidak termasuk dalam golongan yang diperintahkan untuk mengerjakan haji. Jenis mukhassis mufassil yang kedua, yakni uruf ataupun adat dan kebiasaan, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma rada'ata. Maksudnya, dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anak mereka selama 2 tahun genap, iaitu bagi orang yang hendak menyempurnakan penyusuan itu. Uruf kadang-kala boleh mentahsiskan nas-nas yang umum. Maka nas-nas yang umum akan ditahsiskan berdasarkan uruf. Oleh itu, ibu-ibu tidak diwajibkan menyusukan anak mereka kerana sudah menjadi kebiasaan uruf bagi golongan bangsawan tidak menyusukan anak mereka. Jadi nas tentang penyusuan anak-anak mereka selama 2 tahun genap ini telah ditahsiskan dengan berdasarkan uruf. Jadi di situ ibu-ibu tidak diwajibkan menyusukan anak mereka kerana sudah menjadi kebiasaan orang-orang di sekitar situ, iaitu golongan bangsawan tidak menyusukan anak mereka. Jadi ayat nas itu telah ditahsiskan dengan huruf.
Baik, yang ketiga adalah al-his atau al-musyahadah. Yakni bermaksud panca indera. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum. Yang menghancur leburkan segala-galanya dengan izin Tuhannya, sehingga mereka kaum Aid menjadi tidak nampak lagi di bumi kecuali hanya bekas-bekas tempat tinggal mereka. Perkataan kullu dalam ayat yang ke-25 surah Al-Ahqaf di atas ini adalah umum. Namun kita masih banyak benda yang wujud sehingga sekarang. Oleh itu kita mengkhususkan perkataan kullu dalam ayat tersebut kepada beberapa perkataan yang tidak termasuk setiap yang kita lihat. Maksud dia dalam ayat surah Al-Ahqaf ini Allah telah menghancurkan segala-gala dengan izin Tuhan sehingga mereka kaum Aid tidak nampak lagi di muka bumi. Tetapi ayat kullu di sini Allah telah mengkhususkan dengan al-his, iaitu panca indera. Maksudnya ayat tersebut dia terdapat kepada beberapa perkara yang tidak termasuk setiap apa yang kita lihat itu telah tiada. Maksudnya masih ada lagi. Wallahu a'lam.